Lonjakan wabak ini telah berubah dengan kerap dalam tempoh hampir 2 tahun yang lalu sehingga ramai di antara kita terkesan. Pergolakan terbaru berlaku dengan varian Omicron yang meningkatkan bilangan kes dengan pantas. Walaupun simptom yang disebabkan oleh varian ini kelihatan lebih kurang daripada penularan sebelumnya seperti Delta, hospital dan kemudahan kesihatan yang lain turut terkesan sehingga ada menangguhkan pembedahan elektif. Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, semasa sidang akhbar baru-baru ini, jangan silap, Omicron menyebabkan kemasukan ke hospital dan kematian, malah kes yang kurang teruk membanjiri kemudahan kesihatan. Virus ini terlalu kuat dengan ramai yang masih terdedah. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah gelombang ini, kemunculan secara tiba-tiba dan sifatnya yang sangat menular secara semula jadi telah menimbulkan kebimbangan tentang apa yang mungkin berlaku seterusnya. Bilakah kita akan mengetahui lebih lanjut tentang kesan sebenar Omicron? Adakah terdapat kemungkinan varian lain akan muncul dan menggantikannya? Dan bolehkah varian baharu ini menyebabkan gejala yang lebih teruk daripada yang disebabkan oleh Omicron? Selain itu, sebaik sahaja lonjakan Omicron berlalu, varian lain mungkin akan menyusul, menurut Paul Pottinger, MD, pakar penyakit berjangkit di Sekolah Perubatan Universiti Washington. Saya percaya lonjakan ini akan berlalu, dan kemudian satu lagi akan menyusul, katanya. Harapannya ialah mereka akan menjadi lebih baik dengan setiap lawatan, tetapi realitinya kita mungkin mengalami pasang surut. Orang ramai harus sedar bahawa ini bukanlah penamat persembahan, seperti yang saya harapkan, walaupun adalah mustahil untuk meramalkan dengan pasti sama ada varian berikutnya akan mengakibatkan gejala yang lebih ringan atau lebih teruk. Apa yang kita tahu tentang pemilihan semula jadi memberikan sedikit harapan. Setiap kali virus, atau mana-mana organisma hidup lain, membahagi perubahan genetik, kadang-kadang dirujuk sebagai mutasi, berlaku yang boleh memberi manfaat atau membahayakan organisma, jelas Dr. Pottinger. Virus SARS-CoV-2 mendapat manfaat daripada mutasi yang menjadikannya lebih menular tetapi kurang teruk, seperti Omicron. Dari perspektif virus, meningkatkan keupayaannya untuk merebak adalah bermanfaat, jelas Dr. Pottinger. Walau bagaimanapun, memudaratkan tuan rumah adalah memudaratkan. Jika pesakit meninggal dunia, virus akan merebak lebih sedikit. Skim sebabnya pemilihan semula jadi nampaknya memihak kepada pengecilan proses yang menyebabkan sesuatu menjadi kurang teruk dan berbahaya sepanjang generasi berturut-turut. Pada masa ini, proses pengecilan itu berada di landasan yang betul, tetapi saya tidak percaya kita sudah berada di sana, tambahnya. Untuk lebih jelas, tiada jaminan bahawa virus COVID-19 akan terus menurun sehingga melemah. Ia tidak selalu tepat untuk menganggap bahawa apabila virus berkembang, ia akan menjadi lebih lemah dan lebih lemah, tegas Malati Rivera. Itu bukan cara evolusi sentiasa berjalan. Ia bukan proses linear. Varian utama virus seterusnya mungkin lebih menular dan mampu menyebabkan penyakit yang lebih teruk daripada Omicron. Dalam senario terburuk, vaksin semasa tidak akan berkesan untuk mencegah kemasukan ke hospital dan kematian, menurut Glenn Noah, PhD, pengarah bersama Pusat Kesihatan dan Komunikasi Risiko College Kewartawanan Universiti Georgia dan bekas pengarah komunikasi untuk CDC dan program imunisasi kebangsaan. Sehingga lebih banyak maklumat tersedia, adalah penting untuk terus memakai pelitup muka, terutamanya KN95 dan N95, mengelakkan perhimpunan besar, mendapatkan vaksin dan tinggal di rumah jika anda sakit. Sekarang bukan masa untuk berehat mengenai langkah keselamatan pandemik, tetapi masa untuk menguatkannya, kata Dr. Pottinger. Sudah tiba masanya untuk mengambil pendirian dan melakukan perkara yang betul, walaupun ia sukar. Apabila bercakap tentang amalan pencegahan dan keselamatan yang terbaik, sesetengah pakar menasihati lebih berhati-hati. Dr. Pottinger mencadangkan mengaktifkan semula port COVID anda dan mengelakkan pertemuan dengan orang di luar. Walau bagaimanapun, yang lain berpendapat bahawa individu yang divaksin sepenuhnya tanpa komorbiditi yang terdedah kepada gejala COVID yang teruk dan berasa selamat berbuat demikian boleh terus terlibat dalam aktiviti berisiko rendah seperti makan di luar atau di restoran yang mempunyai pengudaraan yang baik yang memerlukan bukti vaksinasi.
Adalah penting untuk mengambil berat terutamanya mereka dalam komuniti anda yang lebih berkemungkinan mengalami gejala teruk akibat COVID. Jika anda melawat ibu bapa yang sudah tua, contohnya, kuarantin dan dapatkan ujian terlebih dahulu dan pertimbangkan untuk memakai topeng semasa anda melawat, cadang Priti N. Malani, MAD, Ketua Pegawai Kesihatan di Universiti Michigan dan seorang doktor penyakit berjangkit. Untuk mengharungi wabak ini, kita mesti bekerjasama. Kita mesti melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga mesti mengambil langkah untuk melindungi orang di sekeliling kita. Kita semua terjerat dalam hal ini. Dan ini bukan masanya untuk meletakkan seluruh beban kepada doktor dan pekerja kesihatan. Kita semua mesti bersatu, mendidik diri kita sendiri, dan bekerjasama untuk membantu kita mengharungi wabak ini.